Baik, kerajaan akan mulakan pemberian vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca kepada pemohon sukarela menerusi Pusat Pemberian Vaksin PPV khas. Dan untuk kita bincangkan mengenai perkara ini, bersama saya di talian Skype adalah Profesor Dr. Mustafa Ali Muhammad, Ahli Farmakologi dan Toksikologi Klinikal. Selamat pagi, Doktor. Doktor, pertama sekali kita nak lihat kenapa sebenarnya kerajaan mengambil tindakan untuk membenarkan AstraZeneca ini diambil secara sukarela dan tidak dimasukkan, diselaraskan dalam program imunisasi COVID-19 itu sendiri. Okey, terima kasih. Itu soalan yang menarik tu. Sebenarnya vaksin ini telah lama menjadi macam sesuatu yang diragui pada mulanya. Banyak orang yang tak mahu ambil, ada yang nak ambil lambat, ada yang macam-macam lah. Ini adalah disebabkan oleh vaksin ini memang ada side effect. Sebab it's natural, semula jadi. Semua vaksin ada side effect yang kecil dan ia disahkan selamat oleh WHO dan juga FDA telah memberi kelulusan sementara. Dan kita pun dah tengok ramai yang telah ambil vaksin dengan selamatnya di merata-rata dunia. Sekarang ini timbul masalah yang mengatakan bahawa vaksin ini ada juga side effect yang tidak diingini, undesirable side effect yang agak ketara. Dan salah satunya side effect yang agak ketara ialah wujud pada vaksin AstraZeneca. Dan dalam vaksin AstraZeneca ini kita dengar banyak cerita-cerita dan juga sama ada yang fake ataupun yang real, cerita-cerita mengenai side effect yang menyebabkan blood clot. Dan pada vaksin lain, ceritanya lain. Cuma pada vaksin Pfizer contohnya, side effect-nya banyak ada yang menyebabkan serangan jantung dan sebagainya. Dan seperti yang kita juga ramai yang tahu, saya rasa, kesan-kesan vaksin jangka panjang ini memang belum ada kajian yang lengkap untuk kesan jangka panjang. Apa yang kita lihat sekarang ini, saya tak boleh nak pastikan sama ada ini kesan mid-term, jangka sederhana ataupun jangka panjang ataupun kesan immediate. Sebab kajian untuk vaksin ini semuanya belum lengkap lagi. Sebab tu ia diberi kelulusan sementara under emergency use. Oleh itu kita harus ambil maklum perkara ini. Dan oleh sebab itu jugalah saya rasa kerajaan sekarang sedang memantau dan memerhatikan apa-apa perkara yang tidak diingini supaya ia tidak memudaratkan masyarakat ataupun orang ramai. Kerana Doktor, minta maaf Doktor. Ya. Saya ingin melihat kepada AstraZeneca setelah diberikan vaksin tersebut di beberapa negara, ada yang melabelkan vaksin tersebut untuk diberitahu kepada orang ramai tentang risiko-risiko tertentu yang jika mereka ambil ada kesan-kesan tertentu dan sebagainya. Adakah Malaysia juga boleh berbuat demikian untuk pastikan bahawa sebenarnya seperti yang diakui bahawa oleh EMA dan juga beberapa pegawai penyelaras vaksin tersebut di beberapa negara bahawa vaksin AstraZeneca ini sebenarnya mempunyai manfaatnya melebihi daripada risiko-risiko tersebut untuk kita ramaikan lagi ramai ambil vaksin AstraZeneca ini. Ya, itulah yang paling penting sekarang ini di Malaysia terutamanya, ramai yang tidak mengetahui apakah sebenarnya kesan-kesan sampingan dan kebaikan pun banyak yang tak tahu. Saya rasa maklumat pada masyarakat teramat kurang pada masa ini mengenai kesan-kesan dan juga kebaikannya. Okey, masyarakat sekarang mengetahui bahawa vaksin ini diperlukan. Dan banyak yang tertanya-tanya, vaksin mana yang saya perlu ambil? Yang mana paling baik? Yang mana yang tak baik? Jadi maklumat-maklumat ini bermain di kepala masyarakat dan sudah tentu mereka akan jadi confused sebab mereka kurang maklumat, kurang pengetahuan tentang vaksin. Kita perlu tahu sebenarnya secara detail apakah sebenarnya vaksin itu sebelum kita tahu kesan sampingan dan juga risikonya. Oleh itu, sekarang ini di Malaysia, AstraZeneca telah pun diluluskan pada awalnya. Jadi masyarakat semuanya diberi jaminan bahawa vaksin ini 100% selamat. Jangan risau, ambillah vaksin ini.
kita tidak ada masalah dengan vaksin ini. Banyak pakar-pakar yang telah memberitahu kepada masyarakat, ia selamat. Termasuk juga Pfizer dan sebagainya. Tapi tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan berita bahawa AstraZeneca telah pun dihentikan sementara di merata-rata tempat di dunia dan di Malaysia pun. Jadi keadaan ini membuat masyarakat menjadi tersentaklah ataupun terkejut. Kenapa ni dulu dah selamat tapi sekarang tak selamat? What happened to the other vaccine? Adakah vaksin lain pun sama juga? Jadi perkara-perkara seperti ini boleh membuat masyarakat menjadi lebih takut dan juga mencurigai kesan-kesan yang dihasilkan oleh vaksin. Jadi saya rasa pengetahuan dan juga penerangan yang lebih lengkap perlu disampaikan pada rakyat kenapa vaksin ini ditarik balik. Kerana secara dalam media, maklumat-maklumat ini tidak mudah dipahami oleh masyarakat kerana mereka pada awalnya tidak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Sekarang ini fake news lebih banyak daripada yang real news. Jadi saya rasa pada masa ini, kenapa YB Menteri telah pun menghadkan penggunaan AstraZeneca ini, katanya hendak diberikan kepada mereka yang berumur lebih 60 tahun. Saya rasa ini adalah kerana laporan-laporan yang mengatakan terjadinya blood clot ataupun thrombocytopenia pada mereka-mereka yang bukan pada semua, pada sebilangan kecil mereka-mereka yang mendapat vaksin AstraZeneca. Dan ini pada peringkat sekarang. Di hari ini kita tahu bahawa ada kes-kes yang mengalami masalah blood clot setelah mereka mengambil vaksin AstraZeneca. Jadi kerajaan mengambil langkah yang lebih pantas supaya vaksin ini dipantau dan dihadkan. Dan doktor, secara kita pun sebenarnya tak banyak masa, tapi secara ringkasnya, adakah doktor rasakan AstraZeneca ini apabila diberikan secara terbuka, adakah ia akan mendapat sambutan ataupun tidak? Secara ringkas, doktor. Pada saya rasa rakyat masih mencurigai, masih tidak berapa faham dan tidak yakin lagi. Kerana ini bukan masalah kecil, ini masalah jangka panjang dan masalah keselamatan masing-masing. So masyarakat perlu beri perhatian yang serius kerana mereka nak injek vaksin ini ke dalam badan sendiri. Jadi kalau tidak jelas, tidak pasti, semua orang masih pada tahap yang tidak mahu menerima. Jadi sesuatu perlu dilakukan, penerangan yang lebih jelas, yang lebih telut. Sekarang ini ramai yang tidak dapat penerangan yang secara direct dan telut. Itulah saya rasa masalah yang paling utama. Kita perlu atasi. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Mustafa Ali Muhammad, ahli farmakologi dan toksikologi klinikal.